kamu buka buku teks kamu kepada muka surat 76. Adapun muka surat ini pun boleh yang cikgu tunjukkan ini. Okay? Jadi selamat bagi kepada semua murid. Hari ini kita akan pergi kepada PTPR ke-10 kali di atas Google Meet. Okay, jadi hari ini kita akan pergi kepada bab yang baru, yang baharu, iaitu bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Jadi dalam sini, cikgu harap kamu kalau dalam skrin, kalau kamu guna handphone skrin terlalu kecil, kamu boleh rujuk dalam buku teks teruslah kamu dengar suara. Okay? Jadi ini adalah babnya. Jadi apa yang kita belajar tentang nisbah ini? Kalau kita lihat dekat sini, cikgu hanya bawa lihat sini aja. Nisbah, kadar dan kadaran terlibat dalam bidang yang memerlukan konsep perbandingan. Okay? Konsep perbandingan. Jadi murid-murid, cikgu akan mute-kan kamu semua, okay, supaya nanti tidak ada gangguan suara. Okay. Okay, jangan risau, cikgu telah mute-kan kamu. Okay, kalau ada masalah kamu baru mute kamu, baru kamu tanya soalan dengan cikgu lah, tak ada masalah. Okay, jadi dekat sini kita boleh lihat nisbah, kadar dan kadaran terlibat dalam bidang yang memerlukan konsep perbandingan. Seorang ahli astronomi mengukur jarak di dalam sistem suria dengan membandingkan setiap jarak dengan jarak dari bumi ke matahari. Seorang jururawat mengukur denyutan nadi seorang pesakit dengan menggunakan konsep kadaran. Bincangkan bidang lain yang melibatkan konsep perbandingan. Jadi ini adalah satu perkara. Yang depan ini mungkin kamu tidak faham sangat. Yang belakang ini cikgu rasanya kalau kamu pernah lah pergi ke klinik jumpa doktor, kamu rasanya hairan. Kenapa doktor dengar saja denyutan jantung kamu sekejap saja, dia boleh tahu 1 minit kamu denyut berapa kali jantung kamu. Jadi sebenarnya dia menggunakan konsep kadaran. Selain daripada dekat doktor, astronomi, sebenarnya banyak benda dalam hidup seharian kita melibatkan nisbah, kadar dengan kadaran. Salah satu yang paling umum, yang paling biasanya adalah pada dapur kita. Dapur kita. Jadi kalau macam mak kamu kan, bila dia masak. Okay, bila mak kamu masak, kamu akan dapati bahawa biar dia masak banyak ke, masak sikit ke, rasanya tetap sama. Kenapa? Adakah setiap kali dia masukkan garam yang sama banyak? Adakah dia masukkan Ajinomoto yang sama banyak? Kamu boleh perhatikan di tepi mak kamu bila dia memasak. Bila dia masak untuk 10 orang ke, masak untuk 3 orang ke, adakah dia memasukkan bahan perasa iaitu garam dengan Ajinomoto yang sama banyak? Jadi daripada sana kamu akan nampak sebenarnya konsep nisbah ataupun kita katakan konsep kadaran yang telah digunakan oleh mak kamu apabila dia memasak. Kenapa? Kerana itu adalah sangat penting untuk menjaminkan makanan itu sedap. Bayangkan bila mak kamu masak untuk 3 orang sangat sedap. Apabila dia masak untuk 10 orang tak ada rasa. Kenapa? Kerana garam dengan Ajinomoto yang telah diletakkan itu tidak cukup. Jadi ini adalah yang kita boleh nampak lah dekat sini. Okay, lepas tu kalau kita lihat lagi dekat sini, J, kamu ada masalah nak tanya? J? Tidak ada. Dia ada. Cikgu sengaja mute-kan kamu. Cikgu mute-kan kamu. Kamu tak perlu buka mute itu.
Kalau kamu ada soalan baru kamu tekan buka. Boleh? Boleh. Okay, thank you. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, Hippocampus kuda merupakan sejenis kuda laut yang hidup di muara sungai. Kuda laut ini diancam kepupusan dan haruslah dipelihara dan dihargai. Untuk menganggarkan saiz populasi kuda laut di sesuatu habitat, ahli biologi marine menandakan kuda laut dalam sampel pertama dengan tag bekok dan melepasnya semula ke sungai. Jadi mereka di sini mereka buat kerja ini, mereka juga menggunakan konsep nisbah, kadar ataupun kadaran. Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okay. Jadi dekat sini kita terus lepas tu kita lihat ni. Lepas suatu tempoh masa, sampel kedua kuda laut diperolehi. Kali ini ahli biologi marine merekodkan bilangan kuda laut yang bertanda. Jadi bagaimana saiz populasi kuda laut di dalam sungai dapat dianggarkan dengan kaedah macam ni? Sebenarnya ini merupakan satu ilmu lah yang agak besar dekat sini. Macam mana mereka buat anggaran. Jadi murid-murid, itulah cikgu selalunya cikgu sangat perhatikan semua kerja kamu ada siap ke tidak. Kenapa? Kerana kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tak ikut belajar dengan baik, banyak perkara kamu nanti tidak tahu. Jadi, hari ini kita pergi kepada 4.1 nisbah. Kita belajar tentang nisbah dahulu. Okay, nisbah yang digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Misal katanya 5,000 gram kepada 9 kg boleh diwakilkan dengan nisbah sebagai 5,000 gram kepada 9 kg. Lepas tu gram ni mereka kena tukar kepada kg. Kalau kamu lihat dekat sini lah cikgu highlightkan. Dia akan tukar dia kepada kg. Supaya dua unit ini adalah sama. Supaya dua unit ini adalah sama, baru dia boleh buang unitnya dan tulis sebagai nisbah 5 kepada 9 seperti ini. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak lah. Jadi kita lihatlah, perhatikan nisbah tidak mempunyai unit. Tapi kenapa dekat sini mula-mula dia ada unit? Kerana unitnya tidak sama. Jadi kita kena samakan dia. Sama ada gram kita tukar kepada kilogram ataupun kilogram kita tukar kepada gram. Biasanya kita akan tukar kepada unit yang lebih besar. Lepas tu kita lihat lagi. Bagaimanakah anda mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti ini? Kamu lihat tambah inilah. 7, 5, 14, 10, 21, 15. Jadi kalau di sini apa yang ada beza dekat sini? Gambar di atas menunjukkan 3 keping foto yang berlainan saiz. Bagaimana anda mewakilkan hubungan saiz antara 3 keping gambar itu dengan nisbah? Jadi cikgu ambil ini sebagai contoh. Cikgu tulis supaya cikgu dapat tulis nanti ya. Okay. Okay. Jadi apabila cikgu paste kat sini, kamu akan nampak ada satu perkara yang akan berlaku. Apa perkara akan berlaku? Cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Okay, apabila cikgu nak besarkan gambar ini, kalau cikgu nak besarkan gambar ini, cikgu akan besarkan macam ni. Okay, ada nampak apabila cikgu besarkan ataupun cikgu kecilkan, gambar ini
tetap macam biasa saja. Gambar ini tetap macam biasa saja. Kalau kita nampak macam ni. Apabila cikgu cuba besarkan, cikgu cuba kecilkan, semua benda macam ni macam normal kan? Tapi apabila cikgu besarkan panjang saja, cikgu besarkan macam ni. Ada rasa benda dia jadi pelik? Dia akan jadi pelik. Kenapa? Kerana apabila cikgu panjangkan macam ni, gambar yang cikgu besarkan ini tidak mengikut nisbah. Apabila cikgu tak ikut nisbah ini, gambarnya kamu akan nampak macam pelik macam ni lah. Jadi kalau cikgu kasih tinggikan dia, kamu ada nampak tulisan ini jadi panjang kan? Jadi ini adalah apa yang perbezaan dekat sini. Jadi kalau cikgu besarkan macam ni, dia adalah sama. Okey. Jadi dia adalah sama. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak kamu tahu dekat sini? Okey, sekejap. Cikgu guna Okey, jadi dekat sini tadi dia kata, gambar di atas menunjukkan 3 keping foto yang berlainan saiz. Apakah anda wakilkan hubungan antara 3 keping nombor itu dengan nisbah? Okay, sebelum cikgu hubungkan dia dengan nisbah, cikgu nak kamu lihat. Daripada 5 cm ini kepada 10 cm dan daripada 10 cm kepada 15 cm, kamu boleh nampak 5 cm kepada 10 cm adalah macam 5 darab 2. Kepada 15 dia macam 5 darab 3. Ini adalah untuk ketinggian gambar itu. Macam mana kalau bagi panjang gambar itu? Daripada 7 cm kepada 14 cm, daripada 14 kepada 12 cm. Daripada 7 kepada 14, dia adalah 7 darab dengan 2. Tapi untuk yang 14 kepada 21 cm, dia adalah 7 darab 3. Jadi ada kamu nampak sesuatu benda yang berbeza dekat sini? Ya, kita boleh nampaknya apabila dekat dia besarkan kepada yang daripada yang pertama kepada yang kedua, dia darab 2. Tingginya darab 2, tapaknya darab 2 dengan yang ukuran yang pertama itu. Tapi apabila pergi kepada gambar yang ketiga, ukuran gambar yang pertama itu dia darab 3 pada tinggi dengan panjangnya. Jadi kalau saya wakilkan nisbah ini, ketiga-tiga ini, macam mana saya wakilkan dia? Okay, jadi saya guna warna biru. Okay, untuk yang ini, kalau saya katakan nisbah dekat sini adalah panjang kepada tinggi, nisbah ini adalah 7 kepada 5. Ini adalah 14 kepada 10. Lepas tu ini adalah 21 kepada 15. Tapi akan tetapi untuk yang 14 kepada 10 dengan 21 kepada 15 ni, dia dapat dipermudahkan. Apa maksudnya dia dapat dipermudahkan? Sebenarnya konsep permudahkan dia itu adalah sama seperti pecahan. Sama seperti pecahan. Macam cikgu ambil contoh lah. Cikgu ambil contoh. Okay. Macam 14 kepada 10 ini, konsepnya dalam pecahan adalah 14 per 10. Kalau kita keluarkan kalkulator, cikgu keluarkan kalkulator dahulu . Okay, cikgu
Cikgu keluarkan kalkulator. Okay, jadi apabila cikgu keluarkan kalkulator sini, cikgu tekan pecahan 14 per 10. Jadi bila saya permudahkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 7 per 5. Jadi 7 per 5 ini kalau saya ubah dia balik kepada nisbah ini, dia akan jadi 7 kepada 5. Jadi dekat sini adakah kamu nampak bahawa sebenarnya yang 14 kepada 10 ini dia nisbahnya adalah sama dengan 7 kepada 5. Jadi dekat sini kita boleh nampak nisbah untuk ketiga-tiga gambar ini adalah sama. Kenapa? Kerana kalau cikgu cuba buat yang 21 kepada 25. 21 kepada 15, dia adalah 21 kepada 15. Kalau saya, saya guna kalkulator lah. 21 kepada 15. Nampak? Jawapannya juga 7 kepada 5. Jadi jawapannya juga adalah 7 kepada 5. Jadi dia juga adalah 7 kepada 5. Jadi dekat sini kita boleh nampak ketiga-tiga gambar ini nisbahnya adalah sama. Jadi apabila nisbahnya adalah sama, bermaksudnya walaupun macam mana besar ke kecil ke saiz bagi gambar itu, kamu akan nampak dia masih macam normal. Dia masih macam normal. Jadi itu adalah perkara yang cikgu nak highlightkan dekat sini lah. Cikgu nak highlightkan dekat sini. Jadi ini adalah contoh yang pertama cikgu buat. Jadi nanti cikgu akan postkan ke dalam grup kamu lah. Jangan risau. Contoh 1. Kita balik kepada buku teks kamu. Jadi kita lihat kepada contoh 1 dekat sini. Wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A, B, C. Jadi mula-mula dia kena tulis dalam bentuk macam ni dulu. Tengok ada meter, ada sentimeter, ada sentimeter. Jadi kenapa di sini dia ubah kepada sentimeter? Kenapa tadi atas ni dia ubah kepada kg? Dari atas ini dia daripada kecil kepada besar. Kerana kalau kita lihat dekat sini, apabila 5,000 gram ni tukar kepada 5 kg, dia masih adalah nombor. Dia tidak jadi titik perpuluhan. Tapi kalau anda lihat dekat sini, kalau 3 cm tukar kepada meter, dia akan jadi nombor titik perpuluhan. Dia akan jadi 0.03. Jadi daripada titik perpuluhan meter itu, dia tukar kepada sentimeter, dia akan jadi apa? Dia akan jadi nombor biasa, nombor biasa. Jadi bila dia sampai sentimeter sudah sama, dia akan buang sentimeter dan kita boleh nampak sini ada nombor titik perpuluhan lagi. Jadi apabila dia mempunyai nombor titik perpuluhan ini, saya kena alihkan dia ke belakang. Macam mana? Jangan risau. Cikgu ambil contoh ini. Cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan. Jadi dekat sini kita boleh nampak. Macam mana yang ini dia pergi jadi macam ni. Jadi untuk yang ni, dalam nisbah, kamu mesti ingat dalam nisbah tidak ada nombor titik perpuluhan.
Jadi macam mana kita nak jadikan dia tidak ada titik perpuluhan? Caranya dekat sini adalah sangat senang. Kalau saya nak 4.6 dia jadi nombor biasa, nombor bulat biasa, saya akan darab dia dengan 10. Jadi apabila saya darab dia dengan 10 kan, 4.6 darab dengan 10 dia akan jadi 46. Jadi oleh kerana ini darab 10, semua dalam nisbah ini pun kena darab 10. Semua dalam nisbah ini pun kena darab 10. Mungkin bagi kamu rasanya ini agak susah. Cikgu bagi satu contoh yang sangat biasa yang kamu pasti boleh tahu. Ada benar kamu pancurkan air oren ataupun air Ribena? Misal katanya lah, dalam air oren dengan air Ribena, cikgu kata oren lah. Okay. Satu cawan saya kasih air oren macam ni kan. Ini air oren kan. Lepas tu saya letak air sampai sini. Ini adalah air. Jadi kita boleh, kalau saya anggapkan ini sebagai nisbah, saya anggap yang ini sebagai nisbah, dia akan macam ni. Okay. Biasanya kalau kamu pasti dapat cari dekat air orange sana, dia akan kata, ini 1 bahagian. Ini 5 bahagian. Jadi ini adalah, misal katanya saya letak 10 mililiter air orange. Saya campur dengan 50 mililiter air. Ini adalah yang biasa. Kalau saya nak buat 2 gelas air orange, macam mana? Saya kena darab 2 kali bagi sirap orange. Saya kena darab 2 kali bagi air kosong. Jadi itu adalah konsep yang sama. Takkan bila kamu nak pancurkan 2 air orange tu, 2 cawan air orange tu, kamu masih guna sirap yang sama banyak tapi kamu tambah lebih banyak air kah? Jadi konsep dekat nisbat dekat sini adalah sama seperti dalam hidup seharian kita. Sama seperti hidup seharian kita. Jadi dekat sini kamu boleh nampak, that's why kenapa di sini apabila dia darab dengan 10, di sini dia darab 10, semua ini darab dengan 10. Lepas itu, dia perlu dipermudahkan. Jadi, murid, kalau tadi itu kita senang permudahkan, kenapa? Kerana dia hanya 2 saja nisbah. Jadi, kalau dekat sini macam mana kita nak permudahkan? Jadi, cara yang paling senang untuk kita permudahkan dekat sini adalah kita gunakan konsep apa? Kita gunakan pembahagi terbalik yang kita pernah belajar. 20, 30 dengan 46. Okey, kita nak guna yang mana satu? Kita nak gunakan kandaan sepunya terkecilkah ataupun faktor sepunya terbesar? Sebenarnya dalam sini konsep yang kita perlu gunakan adalah faktor sepunya terbesar. Kita akan gunakan konsep faktor sepunya terbesar. Kalau kamu sudah lupa apa itu faktor sepunya terbesar, sila lihat balik buku teks kamu. Bab 2 saja. Bab 2 saja. Jadi macam mana kita permudahkan? Apa yang kita gunakan untuk bahagi? Kita menggunakan nombor perdana. Mula-mula saya akan cuba bahagikan ini dengan nombor perdana. Nombor perdana masih ingat tak? Nombor perdana. Ingat cikgu bagi sekali lagi. Adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini boleh hafal. Kalau kamu malas nak hafal, kamu kena ingat konsep dia lah.
nombor perdana adalah nombor yang hanya dapat dibahagi dengan satu dengan diri sendirinya. Satu bukan nombor perdana, mula dua adalah nombor perdana. Jadi dekat sini saya bahagi dengan 2, jadi dia adalah sama dengan 10, 15 dengan 23. Lepas tu saya fikirkan, adakah ini semua boleh dibahagi dengan 2? Tidak. Kenapa? Kerana 15 dengan 23 kalau bahagi dengan 2, dia ada baki. Kalau 2 tidak dapat, saya cuba bahagi dengan 3. Tapi 10 tidak dapat, dia ada baki. 5, 23 tak dapat, ada baki. 7 semua boleh tidak dapat. Bila sampai 11 sudah lebih dari 10. Jadi bermaksudnya ini adalah So sekarang ni ini adalah yang paling ringkas. Jadi itulah jawapan dalam sini. Itulah jawapan dalam sini. Okey? Jadi cikgu savekan ini sebagai contoh yang kedua, untuk rujukan kamu nanti. Okey, untuk rujukan kamu nanti. Okey, jadi kita lihat dalam buku teks semula lagi. Okey. Jadi dalam latihan 4.1a ini. Okey. Jadi sekarang cikgu juga nak kamu buka buku kerja kamu kepada muka surat 15 yang ni. Okey, sebenarnya soalan 1 dengan 2 ini, cikgu ambil contoh daripada buku kerja kamu. Ini soalan 2. Soalan 2 ini adalah cikgu akan ambil sebagai contoh untuk soalan 1 dengan 2. Contoh soalan 1 dengan 2 dalam buku kerja kamu. Ini. Okay. Ini ya. Okay. Cikgu ambil ini sebagai contoh. Jadi sekarang cikgu buat soalan ini. Okay. Besarkan. Okay. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi berani. RM1.02 untuk segelas teh dan 30 sen untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi berani, teh dan kuih itu dalam bentuk A kepada B kepada C. Jadi mula-mula saya akan wakilkan dia dalam bentuk macam ni dulu. RM5.60 kepada RM1.20 kepada 30 sen. Jadi apabila dia dalam bentuk macam ni, saya kena ubahkan supaya unik. Supaya unik adalah sama. Jadi dekat sini yang paling senang untuk samakan dekat sini adalah saya ubahkan semua kepada apa? Kepada sen. Jadi RM5.60 ni dia akan jadi apa? 560 sen. Kepada RM1.02 akan jadi 120 sen. 30 sen. Jadi sekarang kamu boleh nampak unitnya sudah sama. Unit sudah sama. Okay. Apabila unit sudah sama, saya akan buang unitnya. Jadi sekarang jadi 560 kepada 120 kepada 30. Sekarang kita adalah fikirkan adakah dia boleh dipermudahkan. Jadi masih ingat tadi cara cikgu untuk permudahkan? Cikgu gunakan cara macam ni. 560 kepada 120 kepada 30. Jadi saya cuba
bahagi dia dengan 2. Jadi bila saya bahagi dengan 2, dia akan jadi 203, bukan, sorry, 280 kepada 60 kepada 15. Okey, lepas tu saya masih boleh permudahkan dengan 2? Tidak dapat. Kenapa? Kerana 15 ada parking. Jadi sekarang saya boleh bahagikan ini dengan 5. Okey, bila saya bahagi dengan 5, 56 kepada 51, 52 kepada 3. Okey, jadi masih boleh lagi dipermudahkan? Tidak dapat. Jadi jawapannya akhirnya adalah 56 kepada 12 kepada 3. Jadi ini adalah jawapan akhir. Ini adalah jawapan akhir. Okey? Jadi saya tulis kesimpulan jadi A kepada B kepada C kepada C adalah sama dengan 56 kepada 12 kepada 3. Okey? Kepada 2 kepada 3. Okey? Jadi, cikgu akan savekan ini. Contoh Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah untuk menjawab soalan dalam buku kerja kamu muka surat 15 soalan 1. Apalah, saya tak tulis banyaklah 15. Okey, jadi ini adalah untuk yang contoh soalan 2. Okey, tapi kalau untuk contoh soalan, kita lihat balik. Untuk contoh soalan 1 ini, sebenarnya dia boleh membimbing kamu untuk menjawab soalan dalam buku kerja kamu. Soalan 3 hingga 7. Soalan 3 hingga 7. Okey, jadi macam mana? Cikgu ambil lah. Okey, cikgu ambil gambar. Okey. Jadi dekat sini kita lihat macam mana saya wakilkan A dalam bentuk ABC. Okay. Mungkin cikgu hanya buat 2 soalan saja. A. Okay. 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Jadi dekat sini kita tukar kepada yang lebih kecil adalah lebih senang daripada kecil kepada hari kepada minggu. Kenapa? Kerana 16 hari ini kalau saya nak tukar dia kepada minggu, 16 hari saya cuba bahagi dengan 1 minggu ada 7 hari. Tengok dia akan jadi macam ni. Jadi susah. Jadi daripada itu saya akan jadikan dia kepada hari lah. Jadi dekat sini 2 minggu adalah 14 hari. 16 hari dan 7 hari. Jadi dekat sini jawapannya adalah 14 kepada 16 kepada 7. Jadi adakah ini dapat dipermudahkan lagi? Tidak. Kenapa? Kerana 7 ini adalah nombor perdana. Tengok dapat dibahagi kan? 16 tidak dapat dibahagi 7 kan? Jadi jawapan bagi A adalah ini. Okay. Lepas tu kita cuba untuk kalau soalan B. Okay. 0.1 kg
kepada 50 gram kepada 0.25 kg. Jadi dalam sini tukar dia kepada gram adalah lebih mudah daripada tukar dia kepada kg. Jadi di sini saya akan tukar dia kepada gram. Jadi ini adalah 100 gram kepada 50 gram kepada 250 gram. Jadi dekat sini saya kena permudahkan dia. Jadi dekat sini cikgu tak akan tunjuk lagi cara itu, cikgu permudahkan teruslah. Jadi saya bahagikan semua dengan 50. Jadi ini adalah 2. Cikgu salah dulu. Okay, mula-mula kita kena hilangkan unit dulu. 100 kepada 50 kepada 250. Jadi saya semua bahagi dengan 50. Ini adalah 2 kepada 1 kepada 5. Jadi ini adalah jawapan akhirnya. Jadi ingat, daripada ini kepada ini, kita gunakan cara ini. Kita gunakan cara ini. Okay, kita pincang satu soalan lagi lah. Soalan B. Cikgu rasanya B susah sikit. Okay. 3/1/5 meter kepada 480 cm kepada 6,400 mm. Aduh, sekarang kamu nampak di sini ada 3 unit kan? Di sini ada 3 unit kan? Kalau sekarang kita lihat kepada unit lagi. Meter, sentimeter, baru sampai milimeter kan? Meter pergi sentimeter kena darab 100. Sentimeter pergi kepada milimeter darab 10. Ini bila dia balik adalah bahagi 10. Bila dia balik adalah dia bahagi 100. 100. Jadi dekat sini kita boleh nampak sentimeter adalah tengah-tengah. Jadi adalah lebih senang meter kepada sentimeter dan milimeter kepada sentimeter. Okay. Jadi macam mana 3/1/5 ini kita tukar? Kalau anda tidak mahir, gunakan kalkulator. Jadi mula-mula saya kena tekan supaya dia ada nombor campur dulu. 3/1/5. Okey. Adalah 16/5. Jadi senang. Saya tekan ni, dia jadi 3.2. Jadi 3.2 itu saya tukar dia kepada sentimeter, saya darab dia dengan 100. Saya darab dia dengan 100 adalah 320. Jadi sama dengan sama dengan 320 cm kepada 480 cm kepada ini bahagi 10 jadi 640 cm. Jadi dekat sini kita lihat apa cara yang paling senang untuk kita bahagi. Ingat masih guna lagi konsep macam ni. Jadi dekat sini 320 kita hilangkan unit dulu 640. Okey. Jadi dekat sini cikgu cuba bimbing kamu lah. Cikgu cuba bimbing kamu untuk mendapatkan dia. 320 kepada 480 kepada 640. Okey, bahagi 2. Bahagi 2 160 240 320. Bahagi 2 lagi 80 120 160. Bahagi 2 lagi 40 60 80. Bahagi 2 lagi 20
30, 40. Okey, jadi cikgu sambung dekat sini lagi ya. 20, 30, 40. Bahagi 2 lagi 10, 15, 20. Masih boleh bahagi 2? Tidak dapat. Tapi dapat boleh bahagi 5 kan? 2, 3, 4. Tengok jawapannya begitu mudah sekali. Jadi that's why akhirnya jawapan bagi ini adalah 2 kepada 3 kepada 4. Jadi ini adalah contoh yang cikgu buat adalah untuk dalam buku kerja kamu untuk soalan 3 hingga soalan 7. Jadi cikgu save juga contoh keempat. Muka surat 15 dalam buku kerja juga. Okey. Jadi macam banyak sudah kan? Macam banyak sudah. Okey. Jangan risau. Okey. Jadi cikgu pergi sikit lagi. Apakah nisbah setara? Jangan risau. Selepas ni adalah semua yang kamu sudah belajar. Okey, macam mana adalah nisbah setara? Nisbah setara ini adalah sama seperti cikgu telah terangkan tadi lah. Macam air oreng kan? Macam apabila kamu masak sayur kan, masak lauk kan? Dia mesti gunakan nisbah yang setara supaya dia adalah sama rasa. Okay? Jadi kalau kita lihat dekat sini, ketiga-tiga ini adalah setara. Sebenarnya nisbah yang setara dia adalah hampir sama dengan pecahan yang setara. Jadi kalau kita lihat dekat sini, pecahan ini boleh diungkapkan sebagai nisbah. Kalau hanya A dengan B saja nisbah itu, dia adalah macam pecahan lah. Okay? Jadi dekat sini kita boleh nampaknya dekat sini. 1 kepada 2, 2 kepada 4 dan 6 kepada 12 adalah dikenali sebagai nisbah setara. Nisbah setara dicari dengan mendarab dan membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Dengan nombor bulat yang sama. Seperti yang inilah kita fikirkan, adakah 23 per 46 adalah setara dengan 1 kepada 2? Adakah 1 per 6 kepada 1 per 3 adalah setara dengan 1 per 2? Ya, dia adalah setara. Macam mana? Macam mana kita boleh katakan dia adalah setara? Jadi caranya cikgu cuba tunjukkan. Okay. Macam 23 kepada 46 ni senang lah. Kita guna cara macam ni. Tapi kamu kata, cikgu, 2 tak dapat, 3 tak dapat, 5 tak dapat, 7 tak dapat. Kenapa banyak tak dapat? Kerana 23 ni sebenarnya dia juga adalah salah satu jenis apa? Salah satu nombor perdana. Jadi kalau kamu rasanya susah macam ni, kamu boleh guna kalkulator. Kamu boleh guna kalkulator. 23 kepada 46 sama dengan 1 per 2. Jadi kita boleh nampak sebenarnya 23 per 46 tu dia adalah 1 per 2. Jadi macam mana dengan 1 per 6 kepada 1 per 3, kita boleh tengok sama ada dia adalah sama. Cara yang paling senang dekat sini adalah saya cuba hapuskan penyebut biak. Jadi apabila saya di sini saya nak hapuskan 6 ni, saya akan darab dengan 6. Jadi sini saya juga adalah darab dengan 6. Jadi macam mana? Jadi 1 per 6 darab dengan 6 akan jadi 1 kan? 1 per 3 darab 6 akan jadi apa? Akan jadi 2.
Jadi apabila saya darab 6 tu dia akan jadi 1 kepada 2. Jadi dia adalah setara. Okey, jadi ingat ini adalah caranya. Kenapa cikgu boleh buat macam ni? Bukan cikgu cakap dalam buku tadi ada cakap. Mana? Cikgu tunjukkan. Okey. Okey. Dia sama ada dia boleh dia boleh darab ataupun bahagi. Okay? Tengok dia boleh darab ataupun bahagi. Okay? Mendarab atau membahagi. Jadi murid, ini adalah bahagian yang kamu perlu ingat supaya kamu tahu kenapa dia akan jadi setara. Jadi sama seperti contoh inilah. Contoh ini. Macam mana dia pergi cari sama ada dia adalah setara. Jadi untuk contoh ini cikgu terus ambil gambar supaya dia akan jadi contoh kamu nanti untuk rujuk lah. Okay? Cikgu just save saja cikgu supaya nanti kamu dapat jadikan dia sebagai contoh. Ini contoh ke-6 hari ini. Okay? Okay. Ini pun sama. Puan Habibah mencampur 4 cawan cuka dengan 8 cawan air untuk memperoleh cencahaya pembersih semula. Jadi bagi tingkat kaca rumahnya, kenal pasti dan tentukan 2 nisbah yang setara mungkin bagi cencahaya pembersih ini. Kita boleh darab 2, kita boleh bahagi 2, kita boleh darab 3, darab 4. Semua boleh. Okay. Jadi dekat sini untuk latihan ini cikgu tidak akan tunjuk. Cikgu tak akan tunjuk lagi. Jadi lepas tu bagaimana anda mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah. Seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu, cikgu guna FSTB lah. FSTB. Kalau kita lihatlah. Kalau yang kita lihat untuk yang G dengan KG ini, dia akan guna apa? Dia akan gunakan GSPK, dia samakan. Dia darab, bahagi. Sebenarnya adalah sama seperti apa yang cikgu telah tunjukkan lah. Macam 800 kepada 1800 ni, macam mana dia permudahkan. Kita boleh guna bahagi 2, bahagi 3, sampai dia jadi termudah. Kalau kamu tak confident, cikgu tunjukkan sekali lagi. Jadi apabila sampai kamu sudah mahir, kamu boleh tak ikut cara yang seperti cikgu buat selama ini. Jadi sama seperti apa yang cikgu akan buat, cikgu juga akan buat sama juga. Jadi macam mana 800 dengan 1800 saya permudahkan? Saya bagi 2, 400, 900. Saya bahagi 2 lagi adalah 200, ini 450. Saya boleh bahagi 2 lagi? Boleh. Saya bahagi 2 lagi, ini jadi 100, ini jadi 225. Jadi dia masih boleh bahagi 2 lagi? Tidak dapat. Boleh bahagi 3? Tidak dapat. Bahagi 5? Boleh. Masih ingat 2, 3, 5 adalah apa? 2, 3, 5 itu adalah nombor perdana. Jadi bahagi 5, 20, bahagi 5, 45. Boleh bahagi 5 lagi? Boleh. Bahagi 5, 4. Bahagi 5, 9. Tengok. Jadi konsep ini dipanggil sebagai faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB.
Ini adalah kita menggunakan konsep faktor sepunya terbesar untuk menyelesaikan. Jadi cikgu savekan dia sebagai contoh ke-7 untuk hari ini. Okay? Cikgu savekan dia sebagai contoh ke-7 untuk hari ini. Okay, jadi ini dia. Okay, cikgu just overview sama dengan kamu. Tengok dia guna cara bahagi. Kalau dia adalah pecahan, dia adalah nombor titik perpuluhan, dia akan menggunakan cara darab. Tengok, bahagikan, bahagian dengan darabkan dengan GSTK. Kenapa dia darab dengan GSTK? Macam mana dia dapat GSTK? Dia adalah 10. Macam mana dia dapat adalah 10? Jadi macam mana darab dengan bahagi? Jadi ini cikgu juga ambil sebagai contoh. Supaya kamu jelas nanti. Kenapa? Kerana semua GSTK dengan FSTB ini kamu sebenarnya telah belajar sebelum ni. Jadi dekat sini macam mana dia tahu boleh darab dengan 10? Kerana dia tengok apa? Darab, dia kata GSTK bagi 5 dengan 10. 5 dengan 10 adalah rujuk kepada 5 dengan 10 ini. Jadi bila dia nak cari GSTK macam ni, sama juga 5, 10. Saya bahagi dengan 2. Kerana GSTK salah satu boleh dibahagi, dia boleh terima. Jadi 5 dia adalah 1. Jadi 10 ini adalah hasil 2 darab dengan 5 ini. Ini adalah dia. Okay? Kalau untuk yang D ini macam mana, kenapa dia darab 100? Kerana kalau kamu lihatlah, ingat konsep cikgu dekat sini ya. Cikgu guna warna ini. Apabila saya undur 1, macam titik perpuluhan undur ke belakang 1. Apabila saya undur ke belakang 1 adalah 10. Saya undur kali kedua adalah 100. Jadi that's why dia darab 100. Apabila 1 darab dengan 1 ini sudah darab dengan 100, ketiga semua kena darab dengan nombor yang sama. Darabkan ketiga bahagian dengan 100. Jadi lepas tu bahagikan ketiga itu dengan 4, iaitu FSTB. Kenapa macam tu? Senang saja. Cikgu tunjukkan. 4, 12, 56. Bahagi 2, 6, 28. Lepas tu boleh lagi bahagi 2. Jadi 1, 3, 14. Okay, sebenarnya 1, 3, 14 itu adalah yang kamu nampak dekat sini lah. Kenapa dia katakan FSTB? FSTB ini adalah 4. Kenapa? Okay, kerana FSTB ini adalah 2 darab 2 sama dengan 4. So that's why dia bahagi dengan 4 lah. Sebenarnya konsep ini adalah hampir sama dengan konsep yang cikgu ambil dekat sini. Sebenarnya apa yang cikgu buat? Kerana kalau kita bahagi 4, sebenarnya dia bahagi 2 kali pun sama kan. Jadi itulah cikgu ambil 1, 3, 14 dekat sini. So ini cikgu akan savekan dia sebagai contoh untuk kamu rujuk. Contoh ke-8 untuk hari ini. Okay. Jadi kita pun sudah sampai penghujung lah. Okay. Masa kita pun sudah nak habis. Jadi latihan untuk hari ini kamu kena buat pada muka surat 15. Soalan 1, 2 cikgu sudah beritahu boleh rujuk mana lah kan. Soalan 3 hingga 7 cikgu pun sudah beritahu boleh rujuk mana. Untuk soalan ini cikgu nak kamu cuba. Kamu boleh rujuk mana? Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu muka surat
Muka surat 80, soalan 4. Kamu boleh rujuk jawapan dekat buku teks kamu, macam mana dia siapkan. Okay, kamu cuba. Jangan risau, kamu cuba saja. Kalau tak dapat, tak apa. Tak dapat, tak apa. Yang soalan, jadi untuk soalan yang dalam buku kerja, yang muka surat 15, soalan 8 hingga 12, cikgu nak kamu cuba belajar. Macam mana kita dapat setara? Kalau di sini, cikgu recommend kamu darab 2. Darab 2 saja. Darab 3 pun boleh. Kalau darab 3, semua darab 3. Kalau darab 2, semua darab 2. Okey, jadi ingat. Okey, lepas tu, muka surat 16, tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah setara ataupun tidak. Kamu cubalah, kamu cuba kira. Kamu tengok dia adalah setara ataupun tidak. Okay, kamu tulis setara ke tidak. Okay, untuk yang ini juga. Okay, macam mana kamu boleh gunakan cara yang sebegini. Guna cara yang sebegini untuk tengok sama ada dia adalah setara ataupun tidak. Okay. Jadi kamu cuba, kamu jawab dia adalah setara ataupun tidak lah kan. Sampai soalan 3 pun sama. Lepas tu yang soalan 4 sampai soalan 7 ini kamu kena permudahkan. Soalan 4 sampai soalan 7 ini kamu boleh rujuk mana satu? Kamu boleh rujuk contoh 4 dekat muka surat 78 tadi. Okay? Contoh 4 dekat muka surat 78 tadi. Jadi, inilah dua muka surat latihan yang cikgu nak kamu cuba buat hari ini. Bagi J, kamu jangan risau, nanti cikgu akan bagi soft copy ini ke dalam grup nanti supaya kamu boleh rujuk. Jadi, ada apa-apa masalah untuk hari ini, murid-murid? Kalau tidak ada, okey. Kalau tak ada masalah, cikgu harap kamu cuba kerja kamu. Kalau ada tak faham, ambil gambar, tanya dengan cikgu dalam WhatsApp, dalam Telegram. Sama juga. Okey? Kalau tak ada apa-apa, kamu boleh tinggalkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Ya, thank you.